Okay, kita pergi dulu kepada the second type of polyploidy. So, kita ada allopolyploidy. So, dia kata dekat sini, allopolyploidy is produced through hybridization. Hybridization ni adalah the process of mating ataupun interbreeding of individual daripada different species. Ataupun mating antara individual yang closely related species. Okay, untuk menghasilkan hybrid. That's why lah proses tu kita panggil hybridization. So daripada hybridization ni actually kita akan dapat individual yang allopolyploidy. Maksudnya individual tersebut dia ada extra set of chromosome daripada yang normal dan dia datang daripada mating antara spesies yang berbeza. Okay. And then the polyploidy individual has combination of chromosome set daripada two different species. Okay. And then the second point kita kata, after the two different species interbreed ataupun mating, the first generation hybrid that is formed usually sterile. So selalunya bila kita kacukkan antara spesies A dengan spesies B, so kita akan dapat the first generation yang kita panggil sebagai hybrid. Okay. Dan selalunya hybrid yang kita dapat daripada combination A dengan B parent ni dia adalah sterile. Okay. Sterile ni maksudnya mandul ataupun bahasa lain dia non-fertile, tidak subur lah. Okay. So kenapa hybrid ni dia sterile? Selalunya sebab dia tidak ada homologous chromosome. Bila kromosom hybrid ni dapat daripada A dengan B punya organism yang lain spesies, hybrid ni sebenarnya dia tidak akan dapat kromosom yang homolog lah. Sebabnya kromosom A dia tidak akan homolog dengan kromosom B. Dia hanya akan homolog kalau kita datang daripada spesies yang sama, kromosom kita tu. That's why lah untuk the first generation hybrid ni dia selalunya sterile. Okay. So bila sterile maksudnya dia tak boleh buat gamete by meiosis. Nak buat meiosis pun tak boleh sebab tidak ada homologous chromosome. Tapi boleh tak kita nak F1 hybrid yang sterile ni kita banyakkan? Sebab kita bercakap pasal plant, okay, tumbuh-tumbuhan lah. Jadi boleh tak kita nak memperbanyakkan plant tersebut? Let's say plant tersebut adalah commercial fruit. Fruit yang kita nak pasarkan ke negara-negara lain, export ke negara lain. Jadi kalau kita nak banyakkan spesies plant tersebut, walaupun kita tahu dia adalah sterile, mandul, kita boleh banyakkan. So macam mana kita boleh buat vegetative propagation ataupun perkataan lain dia asexual reproduction. Maksudnya kita tak perlu ada fusion antara gamete dengan gamete. Kita just ambil mana-mana parts of plant tu, kita tumbuhkan pokok yang baru. Contohnya kita ambil bahagian daun ke, atau kita ambil bahagian root, akar, atau kita ambil bahagian stem, okay, batang dia ataupun dahan dia lah. So macam ubi kayu for example kan, kita just tanam, kita nak dapat pokok yang baru, ubi kayu. Selalunya kita ambil bahagian stem saja. So kita just cocok-cocok dekat tanah dan kita akan tumbuh pokok yang baru. Next point kita tengok, a sterile hybrid can transform into a fertile hybrid by undergo chromosome doubling. Okay, kita dah cakap before this, bila kita matingkan antara spesies yang berbeza A dengan B, kita akan dapat hybrid yang sterile. So hybrid yang sterile ni kalau kita nak memperbanyakkan dia, kita boleh buat vegetative propagation ataupun asexual reproduction. Tapi boleh tak kita nak transform hybrid yang sterile ni kepada hybrid yang fertile? Jawapannya boleh. So kita boleh buat chromosome doubling. Kita doublekan dia punya chromosome number supaya chromosome dia tu ada homolog dia. So bila chromosome tu dia ada homolog dia, barulah kita boleh buat normal meiosis. Jadi kalau kita boleh buat normal meiosis, kita akan boleh produce gamete. Okay. So itu kelebihan chromosome doubling lah untuk kita transform sterile hybrid ni kepada fertile hybrid. And then the last point dia kata, these polyploid hybrid are fertile with each other but can interbreed with either parent species. So untuk polyploid yang ada extra set of chromosome ni, dia fertile with each other, ataupun kita boleh kacukkan dia, ataupun kita boleh matingkan dia dengan parent species yang awal-awal tadilah, tidak ada masalah.
Kita cuba tengok diagram untuk mating antara different species tersebut dalam kes allopolyploidy. So let's say kita ambil species A. So species A ni dia ada 2n equal to 6. So dia ada diploid number and then total chromosome dia adalah 6. Okay. And then kita cuba untuk matingkan dia ataupun interbreedkan dia dengan species yang kedua, which is species B. Which is untuk species B ni dia ada diploid number, diploid set of chromosome equal to 4, which is 2n equal to 4. And then apa yang berlaku untuk species A ni, kita buat dulu normal meiosis. Okay? Kita jangan buat non-disjunction awal-awal. Okay? Kita buat dulu normal meiosis. So untuk yang ini kita akan dapat gamete yang half daripada parent. So kalau parent 2n equal to 6, so kita akan dapat normal gamete untuk species A ni, which is n equal to 3. Okay? And then untuk species B ni pun sama, kita buat normal meiosis. So kalau parent 2n equal to 4, so dia punya gamete mesti half daripada parent. So dalam kes ni n equal to 2. Jadi bila kita fertilizekan antara normal gamete daripada species A dengan normal gamete daripada species B, kita akan dapat hybrid yang dia punya total kromosom adalah 5. Selalunya kita akan tulis n tambah n equal to 5. Okay. Kenapa dekat sini saya tak buat 2n equal to 5? Sebabnya bila dia datang daripada spesies yang berbeza, kita tak boleh nak buat 2n. Means that kita tak boleh nak consider dia sebagai diploid organism. Sebab saya pernah cakap, diploid organism ni maksudnya kromosom tu dia mesti ada dia punya homolog. Kalau kita tengok pada hybrid yang ini, kita nampak untuk kromosom yang datang daripada spesies A ni, dia tidak homolog dengan kromosom yang datang daripada spesies B. Okay, so begitu juga dengan kromosom yang lain lah. Dia tidak ada dia punya homolog. Jadi saya tak boleh nak tulis sebagai 2n equal to 5. Sebab bila saya tulis 2n ni, bermaksud dia ada kromosom tu, dia ada dia punya homolog. Sedangkan untuk case hybrid yang ni, dia tidak ada dia punya homolog. That's why selalunya kita tulis n plus n equal to 5 sahaja. Okay. So ini individual Okey, so selalunya kenapa individual ataupun hybrid yang datang daripada mating antara different species ni sterile? Sterile ni maksudnya mandul ataupun perkataan yang lain kita panggil non-fertile. Sebabnya pertama dia tidak ada homologous kromosom. Jadi bila tidak ada homologous kromosom, kita tak boleh nak buat meiosis. Jadi bila tak boleh nak buat meiosis, maksudnya kita tak boleh nak produce gamete. Sebab kita tahu gamete dihasilkan daripada meiosis proses. Okay. Jadi bila hybrid ni dia adalah sterile, let's say kita nak memperbanyakkan hybrid tersebut, okay, untuk commercial use. Jadi apa yang kita buat? Kita boleh buat hybrid ni untuk undergo asexual reproduction ataupun vegetative propagation untuk kita produce dia dalam amount yang banyak. Okay. Sebab bila dia sterile, maksudnya dia tak boleh menghasilkan gamete. Jadi kalau tak boleh nak menghasilkan gamete, macam mana kita nak fuse dengan another gamete? So tidak boleh lah. Tapi kita boleh memperbanyakkan jumlah plant ni ataupun hybrid ni dengan kita buat asexual reproduction ataupun vegetative propagation. Which is kita ambil mana-mana parts of the plant, kita akan tumbuh ataupun produce new individual plant. Okay. Tapi boleh tak kita transform sterile hybrid yang kita dapat daripada parent yang berbeza ni, kita jadikan dia fertile. Maksudnya jadikan dia subur. So bila dia fertile, maksudnya dia boleh menghasilkan gamete. Okay. So jawapannya boleh. So macam mana kita nak transform sterile hybrid ni kepada fertile hybrid? Jawapan dia, kita doublekan dia punya chromosome number. Nak double chromosome number ni, dia boleh berlaku naturally, tapi it takes time. Kalau kita nak cepat, kita introduce mutation lah. Apa-apa benda yang boleh menyebabkan mutation kepada plant. So kita target untuk berlaku non-disjunction during meiosis. Jadi apa yang berlaku? Kita doublekan chromosome number tu by mitotic ataupun meiotic error. Dengan kata lain, kita buat non-disjunction dekat situ. So apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat the next hybrid yang fertile. Which is dalam kes ni dia dah ada
10 kromosom, which is double daripada yang sterile hybrid. So dalam kes ni kita dah boleh consider ni sebagai 2N lah. Okay. So kenapa kita boleh consider sebagai 2N? Kalau kita tengok dekat sini, untuk yang ini, kromosom ni, dia dah ada dia punya homolog. Untuk kromosom ni pun dia dah ada dia punya homolog. Untuk yang ni pun dah ada homolog. So dengan kata lain, semua jenis kromosom tu dia dah ada dia punya homolog. Jadi bila ada homologous kromosom, kita boleh buat meiosis. So bila boleh buat meiosis, kita boleh produce gamete. Okay. So yang ni tidak boleh lah nak buat meiosis sebab tidak ada homolog dia. That's why dia adalah sterile. Jadi bila kita buat doubling of chromosome number tadi, so barulah setiap kromosom tu dia akan dapat dia punya homolog. Okay. So masalah ni berlaku sebab kita kacukkan antara spesies yang berbeza ataupun mating antara closely related species. Sebab tu dia berlaku problem macam ni lah. Kalau macam auto polyploidy, dia tak ada masalah sangat sebab dia kacuk antara spesies yang sama. Kita tengok contoh yang pertama untuk allopolyploidy. Let's say kita ambil spesies rumput, okay? Spartina maritima, Spartina alterniflora. So ni adalah different species. So untuk Spartina maritima ni, kita consider dia A besar and then diploid equal to 60 chromosome. And then untuk Spartina alterniflora ni B besar which is 2N sama dengan 62. Okay. And then so apa yang berlaku, kita buat normal meiosis. Jadi kalau dia punya parent 2N sama dengan 60, so gamete untuk yang Spartina maritima ni adalah N equal to 30. Half daripada parent punya kromosom. And then untuk Spartina alterniflora normal meiosis, so kita akan dapat gamete dia N sama dengan 31. Jadi bila kita fertilize kan ataupun kita fuse antara gamete A dengan gamete B daripada spesies B, kita akan dapat sterile hybrid, which is kita namakan dia sebagai Spartina townsendi. Okay, which is N tambah N equal to 61 AB. Okay, so kenapa saya tak buat 2N dekat sini? Sebab kita tak boleh nak consider dia sebagai diploid bila dia tidak ada homolog dia lah. Okay, so yang ni dia tidak ada homolog dia. Let's say lah saya bagi contoh ni kromosom dia panjang. So untuk kromosom yang sebelah ni pendek. Jadi bila kita gabungkan kromosom tersebut untuk Spartina townsendi ni, dia akan ada gabungan daripada kromosom alterniflora ni dengan kromosom daripada maritima. Okay. So dia tidak homolog kan. Jadi bila tidak homolog, that's why lah untuk Spartina townsendi ni dia adalah sterile. Okay. Mandul ataupun non-fertile. And then kita tak boleh lah nak buat dia sebagai 2N. So kita buat dia N tambah dengan N. So equal to 61. Jadi kalau soalan tanya macam mana kita nak memperbanyakkan Spartina townsendi yang sterile ni, kita boleh buat vegetative propagation. Ataupun nama lain dia adalah asexual reproduction lah. Okay. So pilih salah satu lah. Reproduction. Maksudnya kita ambil mana-mana parts daripada plant, kita cuba untuk tumbuhkan plant yang baru. Okay. Maksudnya tidak ada fusion of gamete. Okay. So kalau soalan tanya macam mana kita nak jadikan sterile hybrid ni, Spartina townsendi ni kepada organism yang fertile, kepada hybrid yang fertile, so kita boleh buat kromosom doubling. So kita buat non-disjunction dekat sini, so berlaku meiotic error ataupun mitotic error. So apa yang berlaku, kita akan dapat Spartina anglica. So dekat sini kita dah nampak dia ada dia punya homolog. So untuk kromosom ni bila kita doublekan dia punya kromosom, so dia dah ada dia punya homolog. So untuk yang ni for example yang daripada alterniflora ni, dia pun dah ada dia punya homolog sebab kita doublekan kita punya kromosom. Jadi bila dah ada homologous kromosom, barulah plant ni dia boleh buat meiosis and then boleh produce gamete. So bila boleh buat meiosis, boleh produce gamete, so dengan kata lain dia adalah hybrid yang fertile. Okay, boleh menghasilkan offspring seterusnya lah. Tak perlu nak buat asexual reproduction ataupun vegetative propagation. So kalau kita tengok dekat sini, kita nampak number of chromosome dia double. Daripada 61 kita dapat 122. And then kita boleh consider dia ni sebagai spesies yang baru
That's why kita letak je diploid dekat sini lah. Okay. Sebab kalau yang ini, kamu jangan tertukar. Kita kata kromosom yang doubling, bukan dia punya ploidy number. Sebab kalau kamu doublekan ploidy number, kita akan dapat 4N. So bukan macam tu. Kita just double dia punya kromosom number sahaja. So which is kita dapat 122. And then disebabkan dia ni adalah fertile, so kita boleh consider dia sebagai spesies yang barulah. So kita boleh letak dia sebagai diploid dekat sini. Mostly, kebanyakan past year question untuk allo polyploidy berakhir dengan ploidy number yang 2N. Okay, jaranglah 3N, 4N dan sebagainya. Sebab kita hanya fokus pada kromosom number sahaja. Dan setakat ni tidak pernah lagi ditanya ploidy number untuk hybrid yang fertile. Sebab dia banyak pendapat lah. Okay. So setakat ni yang confirm dia selalu tanya untuk number of chromosome yang bila kita dah double. Okay. Itu saja. Tak pernah lagi dia tanya ploidy number untuk hybrid yang fertile ataupun hybrid yang sterile. Sebab banyak pendapat untuk ploidy number. So ni antara soalan yang selalu ditanya dalam exam untuk case allo polyploidy, which is mating antara dua spesies. So soalan pertama, why the individual ataupun the first generation hybrid selalunya sterile? Okay, so kenapa? So kenapa the first generation hybrid, contoh dalam case ni Spartina townsendi ni dia sterile? So jawapan yang kamu boleh bagi adalah the first one, sebab kita tidak ada homologous chromosome. Sebab bila datang daripada spesies yang berbeza, kromosom tu dia tidak homolog lah. Kalau kamu daripada spesies yang sama, contohnya human dengan human, kita punya kromosom dia homolog. Okay? Cuma mungkinlah dari segi genetic variation tu berbeza, tapi still adalah homolog. Okay? Pattern of gene kita sama. Size kromosom kita sama. Let's say ni daripada maternal, ni daripada paternal. And then position of centromere sama. And then pattern of gene kita sama. So kalau dekat locus ni untuk I color. So untuk locus ni pun untuk I color. Cuma color apa tu boleh berbeza. Tidak ada masalah lah. So ini let's say warna biru, ni warna brown. Okay. So untuk yang case hybrid tadi yang sterile. So kenapa dia boleh sterile? Sebab pertama dia tidak ada homologous kromosom. Sebab bila kita datangkan kromosom tu daripada parent yang berbeza spesies, dia tidak akan homolog. Okay, kromosom tu tidak akan homolog. So bila tidak ada homologous kromosom, meiosis tidak boleh berlaku. Jadi bila meiosis tak boleh berlaku, tidak ada production of gamete. Okay, boleh faham Soalan kedua yang selalu ditanya dalam exam kalau topik ni keluar, why the individual is fertile? Okey, kenapa boleh dapat hybrid yang fertile? Kita buat vice versa saja daripada kenapa hybrid tu sterile. So kenapa individual ataupun hybrid tu fertile? Sebab ada homologous kromosom, so boleh buat meiosis, so boleh menghasilkan gamete. Okey, soalan ketiga, macam mana sterile hybrid tu kita boleh reproduce? Kita boleh menghasilkan dia dalam amount yang banyak, so kita boleh buat vegetative propagation ataupun asexual reproduction. Ataupun soalan yang terakhir, soalan tanya macam mana kita nak tukar sterile tu kepada fertile hybrid. So jawapannya kita boleh doubling the chromosome number. Untuk slide ni kita nak recap apa maksud haploid, apa maksud diploid, and then yang terbaru polyploidy lah, okay, yang kita belajar. So untuk haploid, kita kata haploid ni adalah a set of chromosome without their pairs. Maksudnya kalau kamu tengok dekat sini, kromosom ni berbeza dengan ini dan berbeza dengan ini. Dan dia tidak ada dia punya pasangan dia lah, pair dia. So kalau yang tidak ada pasangan tu, so kita panggil sebagai haploid. And then untuk diploid, dia adalah a single set of chromosome pair. Maksudnya dia ada dia punya pasangan. Contoh yang kuning ni dia ada dia punya pair. Yang purple ni dia ada dia punya pair. And then yang red brick color ni dia ada dia punya pair. So mana-mana kromosom yang ada pasangan dia kita panggil sebagai diploid lah. Mesti satu daripada paternal, satu daripada maternal selalunya. Tapi untuk polyploid ataupun polyploidy ni, dia adalah multiple set of chromosome pairs.
Maksudnya lebih daripada 2 set of kromosom. So macam ni dah ada 2 set kan diploid. Tapi kalau kita tengok dekat sini, untuk yang warna kuning sahaja kromosom, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 set of kromosom. So untuk yang ni dia adalah hexaploid lah untuk dia punya ploidy number. Same goes to the purple one. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 copy of chromosome. So dia adalah 6N. Okay. So dengan kata lain 6 set lah. Okay. Okay, another example of allopolyploidy selain daripada grass yang kita sebut tadi, kita ada wheat, okay, gandum lah. So ini antara contoh yang sangat famous dalam exam, okay. So wheat yang kita ada sekarang ni, okay, nowadays, kita punya wheat kita panggil sebagai Triticum aestivum. Itu nama saintifik dia lah, Triticum aestivum. Domestic wheat. So untuk Triticum aestivum ni, actually dia adalah polyploidy species yang datang daripada 2 allopolyploidy event. Maksudnya kamu kena bayangkan ada berlaku 2 kali kromosom doubling, dan juga kamu kena bayangkan ada banyak mating antara different species. Nanti kita akan tengok diagram dia lah, okay. So macam mana boleh dapat Triticum aestivum at the end? Actually apa yang berlaku, kita crosskan antara species AA dengan BB dulu, okay, and then kita akan dapat hybrid yang sterile. Macam biasalah kita akan dapat hybrid yang sterile, which is AB polyploidy. Okay, so AB polyploidy ni kenapa dia sterile? Sebabnya dia tidak ada homologous kromosom. Sebab kromosom tu datang daripada A dengan B ni, so tidak samalah dari segi kromosom size, kromosom pattern dan sebagainya. Okay, that's why lah, disebabkan A dengan B ni adalah different species, so dia tak boleh pair during meiosis. So AB ni tidak ada homologous kromosom. That's why dia sterile. And then apa yang berlaku? AB ni dia akan undergo chromosome doubling. Okay, so chromosome doubling tu kenapa boleh berlaku? Sebab adanya meiotic error lah, which is failure of chromosome untuk separate during meiosis. Jadi menghasilkan fertile hybrid, which is AABB. So sepatutnya AB kan yang sterile. So bila kita doublekan dia punya kromosom, nanti kita consider dia sebagai tetraploid lah, which is AABB. Tapi dalam kes allopolyploidy, kamu kena ingat bila kita menghasilkan new species, kita consider dia sebagai diploid lah, walaupun kita tahu dia datang daripada kromosom doubling, tapi kita fokus pada kita double kromosom dia sahaja. Ploidy number dia kita jangan double. Dia tak sama macam auto polyploidy. Auto polyploidy kita senang untuk tulis dia punya ploidy number 3N, 4N, 10N dan sebagainya. Tapi untuk kes allopolyploidy, bila kita boleh menghasilkan spesies yang baru, bila kita kata spesies dia mesti fertile. Kalau dia sterile, kita tak boleh consider dia sebagai spesies lah. Kita consider dia sebagai hybrid. Selalunya begitulah, okay. And then disebabkan kita dah double chromosome number untuk AB yang sterile tadi, so kita pun dapatlah the new species yang fertile, okay. Dan sepatutnya dia adalah tetraploid, tapi kita tak boleh consider dia sebagai 4N dekat sini sebab kita consider ni sebagai new species, so kita buat je diploid. Tapi kromosom number dia kamu kena ingat tetap double, okay. And then wheat yang sekarang kita ada ni lah, which is Triticum aestivum ni, kita gunakan dalam production of pasta, okay. So jom kita tengok macam mana boleh dapat Triticum aestivum untuk domestic wheat yang sekarang ni. So yang kamu nampak struktur dekat belah kanan ni, inilah Triticum aestivum. Actually dia datang daripada awal, which is kita kacukkan antara Triticum monococcum dengan wild Triticum. Okay, so let's say AA kita crosskan dengan BB. So kita nampak dekat sini 2N sama dengan 14 untuk AA punya plant, which is kita nampak dekat sini 2N sama dengan 14 untuk T monococcum. So saya pendekkan Triticum ni kepada T saja, T monococcum. And then kita crosskan dengan Triticum, wild Triticum, 2N sama dengan 14. Okey, kamu jangan tertipu walaupun number of chromosome dia sama 14, tapi dia adalah spesies yang berbeza. So dia punya bentuk kromosom, length kromosom, pattern of gene dia pun mesti berbeza, okey. So sebab selalunya bila soalan keluar, bila student nampak nombor yang sama, kromosom number, so dia consider sebagai spesies yang sama. Tidak, okay. Boleh
kromosom number sama walaupun spesies yang berbeza. Sebab walaupun kromosom number sama, tapi kromosom tu lain lah bila dia datang daripada spesies yang lain. Okay. So apa yang berlaku? Untuk yang ni macam biasa kita bawa turun saja normal gamete. So N sama dengan 7. Untuk yang ni kita bawa turun saja normal gamete, N sama dengan 7. Jadi bila N tambah dengan N, kita akan dapat hybrid AB ni lah. N tambah N sama dengan 14. So untuk hybrid yang AB ni dia adalah sterile. Kenapa sterile? So kita tengok dekat sebelah kenapa sterile. Sebabnya no homologous chromosome. And then no meiosis. So no gamete will be produced. Okay. And then apa yang berlaku kepada sterile hybrid AB ni, berlakunya kromosom doubling. Which is macam mana kromosom tu boleh double? Sebab kita buat non-disjunction dekat sini lah, dekat meiosis dia. So apa yang berlaku bila kita doublekan kromosom dia, daripada 14 kita akan dapat 28. Okay, boleh nampak? And then sepatutnya kalau kita tengok slide yang atas tadi, dia tulis boleh dapat tetraploid kan. So kita tak boleh buat macam tu lah. Dalam kes allopolyploidy, bila kita menghasilkan spesies yang baru, kita consider dia sebagai diploid. Okay. So kamu kena ingat ni kes allopolyploidy bukan autopolyploidy. Okay, so apa yang berlaku? Kita dapat spesies yang baru ataupun kita dapat fertile hybrid yang kita namakan sebagai Triticum turgidum. Okay, so yang ni dia dah fertile. Kenapa dia fertile? Sebabnya dia dah ada homologous chromosome. So bila ada homologous chromosome, boleh buat meiosis. So bila boleh buat meiosis, boleh produce gamete. Jadi apa yang berlaku, kita crosskan antara Triticum turgidum, kita crosskan dengan spesies yang baru. Kita kacukkan dengan another species which is 2N sama dengan 14. So apa yang berlaku, meiosis dia buat secara normal. So ni kita dapat N sama dengan 14. Yang ni kita akan dapat N sama dengan 7. Jadi bila N tambah N kat sini, kita dapat hybrid yang baru, okay? Which is hybrid ABD. So kita tulis kat sini N tambah N sama dengan 14 campur 7, 21. So untuk hybrid ni once again dia adalah sterile. So kenapa dia sterile? Sebab no homologous chromosome. So tidak boleh buat meiosis. So tidak boleh menghasilkan gamete. Okay. And then apa yang berlaku? Kita buat lagi sekali non-disjunction. Ataupun kita buat lagi sekali kromosom doubling. Okay. So apa yang berlaku, kita doublekan kromosom dia. So daripada 21 kita akan dapat 42. So macam mana dengan dia punya ploidy number? So kena ingat allopolyploidy kita tak doublekan dia punya ploidy number So bila kita dapat spesies yang baru which is T. aestivum, so kita consider dia sebagai diploid. So kamu kena ingat yang tu tak sama dengan autopolyploidy. So at the end, inilah domestic wheat yang kita dapat nowadays yang kita gunakan untuk production of pasta ataupun roti. Apa-apalah yang menggunakan tepung gandum. Okay. So 2N sama dengan 42. Okay, soalan tepi ni dah ulang. Contohnya soalan tanya macam mana kita nak tukar sterile hybrid ni kepada fertile. Ataupun macam mana kita nak tukar sterile hybrid yang ABD ni kepada fertile. Tak lain tak bukan kita boleh double the chromosome number. Okay. So T. aestivum ni dia datang daripada 2 kali event polyploidy. Okay. Yang ini dan juga yang ini. Okay, boleh faham